لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang dikasihi dan diharapkan yang berbahagia atas Ustaz Taufiq bin Zainal, pengurusi Sekuat Pengurusan Jenazah Malaysia, yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Tuan Nazir, Tuan Tuan, Tuan Bilal, Tuan Satu dan Tuan Muslim, ayah-ayah ibu hadirin akram musliman warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama mengikuti subuh yang mengatur selangkah ke dalam bangsa siri yang kelima. Jadi dalam masa saya dipersilakan berbagi kepada Ustaz untuk meneruskan bulan subuh kita pada pagi ini. Pada Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh yang mulia ini, Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk hadir berjemaah subuh, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian ilmu yang telah diaturkan oleh pihak jawatankuasa masjid. Syukur kita pada Allah Ta'ala yang memberikan kita kesihatan sehingga kita boleh mampu berdiri tegak untuk mendirikan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kita syukur pada Allah Ta'ala juga yang telah mengekalkan iman kita hari ini. Dan mudah-mudahan iman yang kita pegang, iman yang ada dalam hati kita ini istiqamah di dalam hati kita sehinggalah akhir kalam kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, kita menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah, dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, seperti mana yang dimaklumkan oleh imam kita tadi, iaitulah pada siri yang kelima. Baik, kita sebut tentang kematian, ini satu alam yang bukan hanya kita fikirkan tentang ketakutan, ya, tapi kita fikirkan tentang keindahan yang akan dilalui kita, ya. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ketika kematian bertemu dengannya, bila dia masuk ke alam keempat itu, maknanya alam keempat kerana kita bermula daripada alam roh, alam rahim, alam dunia yang sedang kita nikmati hari ini, dan kita masuk ke alam yang keempat, alam barzah. Maka ketika itu dia tak akan ingin kembali kat dunia lagi. Itu orang beriman dan beramal soleh. Dia tak nak kembali dah. Dia fikir cukuplah dunia. Sebab bila dia dapat masuk ke dalam alam barzah, melihat taman-taman syurga, gambaran-gambaran nikmat syurga yang sebenar, maka ketika itulah dia rasa inilah waktu yang terbaik untuk aku berehat. Macam orang kita lah, kalau kita keluar bercuti perjalanan dah jauh dah, memandu kereta jauh, sampai kat bilik hotel, kemudian kita fikir nak berjalan-jalan, nak letak barang je kat dalam bilik hotel tu. Sampai bilik hotel, tengok hotel cantik, tilam gebu, aircon sejuk, rehat sekejap lah, kita fikir begitu. Tak fikir dah tentang keseronokan nak berjalan kat luar tu. Makna kata bila dah masuk alam barzah, tak terfikir langsung untuk keluar, kembali ke dunia bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan inilah yang seharusnya terjadi pada kita, ya. Pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid. Di sana ada beberapa orang yang sedang berbicara, sembang kat masjid kan, dan sambil ketawa.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah akan kematian. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kalau saja kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabatnya, ingatlah mati. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu sekarang ni, tentu kamu banyak menangis daripada ketawa. Kita hari ni banyak ketawa lagi daripada menangis. Kenapa? Kerana kita tak tahu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Kerana kita hanya mendengar, dan pendengaran kita ini hanya dengar telinga saja. Macam hari ni kita bersembang tentang kematian, dengar saja. Tapi penerimaan kita, penerimaan hati kita ni, terima ke tidak, boleh masuk ke tidak dalam hati kita ni, ya? Satu hari seorang sahabat disebut-sebut dan dipuji-puji oleh sahabat lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasalah, kita kalau berkumpul dengan sahabat, kadang-kadang kita sentuh tentang kawan tu, kita puji-puji dia. Mendengar itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana teman kamu itu mengingati kematian? Macam mana teman kamu itu ingat kematian? Lalu mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengar dia menyebut-nyebut tentang kematian. Baginda lalu bersabda, kalau begitu dia tidak seperti yang kamu sangkakan. Maknanya, kalaulah kita berkawan, kawan kita tak pernah pun sebut tentang kematian, cerita tentang kematian, cerita tentang akhirat, maka sebenarnya dia tak seperti apa yang kamu sangkakan. Makna kata kita puji dia, makna pujian itu hanya pujian kosong. Begitulah hakikatnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, pada satu hari aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di tengah-tengah 10 orang sahabat. Seorang sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling pintar dan paling mulia? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksaruhum zikra lil maut wa asyadduhum isti'dada lahu ulaika humul aqyasu zahabu bisyarafi dunya wa karamatil akhirah. Orang yang paling banyak mengingati mati dan yang paling serius persiapannya dalam menghadapinya, itulah orang-orang yang pintar, orang yang cerdik. Mereka memperolehi kehormatan dunia dan kemuliaan di akhirat. Riwayat Ibnu Majah. Kenapa Nabi sebut orang banyak ingat mati, orang yang serius dalam mempersiapkan kehidupan dia ketika nak mati nanti, orang cerdik? Kenapa? Kerana hakikatnya manusia ini, bila diingatkan tentang kematian dan ataupun dia teringat tentang kematian, maka automatik dia akan jaga diri dia supaya tidak membinasakan diri dia setelah kematian. Kan, kalau kita bekerja, kerja kita dengan kerja yang jujur. Kalau kita berniaga, berniaga kita dengan amanah. Takut kalau kita ni tipu dalam timbangan, takut kita tipu dalam jual beli, haram halal kita takut. Kerana apa? Kita tahu bahawa besok di akhirat, setelah kita mati, kita akan dihisap. Apa yang kita buat hari ni semuanya akan diperlihatkan satu persatu. Kalau kita bekerja, kita takut untuk tidak jujur, takut untuk buat benda-benda yang haram, takut benda-benda yang syubhah. Benda begini kerana ingat mati, maka dia cerdik, dia pintar. Maka orang begini, kata Nabi, dia mendapat kehormatan kat dunia. Kan, orang jujur ni dapat kehormatan tak? Dapat kehormatan. Rasulullah SAW sendiri pun, macam mana dia nak diterima oleh masyarakat? Kerana sebelum dia dilantik menjadi Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam sudah digelar Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, bangsa Arab Quraisy ketika itu cukup pandang tinggi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda belum rasul lagi, orang biasa saja masa tu. Makna biasa tu sebelum naik pangkat sebagai Rasulullah. Ketika itu kejujurannya sampai orang pun sanggup nak bagi barang tinggal kat dia, tolong jaga. Punyalah amanahnya. Setelah dia minta balik barang yang sama juga dalam keadaan baik dan selamat, dapat balik. Begitulah Al-Amin, sifat jujur Rasulullah SAW. Dan kerana itulah Nabi SAW diterima setelah dia diangkat menjadi Rasulullah SAW. Begitu juga kita. Kalau kita jujur, kita amanah dalam kerja kita, kita jujur dengan sahabat kita, orang percaya kat kita, ya, orang pun akan menghormati kita. Dan bila kita mendapat kehormatan dunia, insya-Allah
kita akan dapat kemuliaan juga dekat akhirat nanti. Dalam sebuah asar disebut bahawa Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kematian dia akan mengungkap aib-aib dunia dan tidak menyisakan kegembiraan bagi orang yang mahu berfikir. Bila orang memikirkan tentang kematian, tuan-tuan, dia akan mengungkap aib dunia. Makna kata membukul segala aib dunia ni. Rupanya dunia ni tak ada apa pun, nothing, kan. Bila dah meninggal baru nampak apa benda bentuk dunia ni sebenarnya, kan. Ar-Rabi bin Qusaym mengatakan, tidak ada barang gaib yang ditunggu oleh seorang mukmin yang lebih baik baginya daripada kematian. Orang mukmin ni, orang beriman, orang beramal soleh, tak ada benda lain yang gaib, benda yang tak nampak yang dia tunggu selain daripada kematian. Dia bersedia. Waktu saya kata di awal tadi, ya, orang yang mukmin ketika dia bertemu dengan Allah Ta'ala, ketika dia mati nanti, dia tak teringin pun nak masuk ke dunia balik. Walaupun di dunia ini dia ada segala-galanya. Dia ada harta, dia ada keluarga, dia ada tanah, dia ada kenderaan yang bagus, dia ada rumah yang besar. Tapi bila dia meninggal dunia, dia tak fikir dah semua tu. Kerana apa? Mendapat sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia dapat di dunia ini. Itu pemikiran orang mukmin, ya. Seorang bijak berkirim surat kepada seorang temannya, wahai temanku, waspadalah terhadap kematian di dunia ini sebelum kamu pergi ke suatu negeri di mana kamu sangat menginginkan kematian, namun keinginanmu itu tidak akan terpenuhi. Ketika mendengar kematian disebut-sebut di hadapan Ibn Sirin, seluruh anggota tubuhnya terasa lumpuh. Dan hampir setiap malam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkumpul dengan ahli ulama fiqh. Mereka biasanya saling mengingatkan tentang kematian, hari kiamat, akhirat. Lalu mereka menangis bersama seakan-akan sedang menghadapi jenazah. Tuan-tuan, ya, jenazah yang kita menangis, yang kita tangiskan itu, bila seandainya mereka boleh bangun menceritakan tentang kematian, menceritakan tentang sakaratul maut, tentu kita akan berhenti menangis. Tapi kita akan menangis untuk diri kita sendiri. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Makna kata kita ni menangis tengok kematian orang jiran kita, keluarga kita, ibu ayah kita. Kalau dia boleh bangun, dia cerita balik tentang kematian pada kita, kita stop menangis tentang dia. Kerana kita akan menangis diri kita sendiri. Takutnya kita menghadapi detik kematian itu nanti. Ka'ab mengatakan bahawa siapa yang sudah kenal kematian, dia akan memandang remeh semua ujian dunia. Kalau kita benar-benar tahu tentang hakikat kematian, tuan-tuan, apa saja bentuk ujian besar kat dunia ni semuanya remeh, biasa je. Apa bentuk ujian besar? Apa sajalah. Kehilangan pekerjaan, ya, ataupun kita kehilangan keluarga kita, ataupun kita ditimpa sakit, ataupun kita dizalimi, kita difitnah, kita dianiaya. Bila kita ingat kematian, ini semua benda kecil saja, takat dunia saja. Ini hakikat bila kita dah mengetahui sebenar-benarnya kematian itu bagaimana. Sebab itulah orang yang paling kuat diuji ialah orang yang paling banyak amal solehnya. Sebab tingkatannya itu akan dinaikkan lagi, darjatnya akan dinaikkan lagi. Dia lagi ingat kematian, lagi kuat ujian dia. Sebab bagi orang biasa, berat betul ujian dia. Tapi bagi dia, ini ujian ringan saja. Sedangkan ketika kat padang mahsyar nanti, tuan-tuan, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dalam keadaan hiruk pikuk padang mahsyar itu, dalam keadaan sakitnya kita dengan panas matahari berimpit-impit, waktu itu manusia kata, ya Rabb, alangkah bagusnya kalau kami ni hidup balik kat dunia, kata dia. Rela kami ni, badan kami dicincang-cincang, dipotong-potong, digunting-gunting, daripada kami menanggung seksanya azab mahsyar ini. Betapa dahsyat mahsyar ini. Rasanya rupanya, ingatkan mahsyar tu macam berdiri tegak saja, rupanya lagi dahsyat daripada segala bentuk ujian kat dunia ni. Sampai orang sanggup untuk hidup balik kat dunia, nak menanggung betapa azabnya keseksaan kat dunia ni. Itulah yang sebenar-benarnya perlu kita fikirkan dalam bentuk kematian. Mutarikh menuturkan, dalam tidur aku bermimpi seolah-olah ada orang yang berseru di tengah-tengah masjid Basrah. Hati orang-orang yang bertakwa menjadi hancur kerana mengingati kematian. Demi Allah, anda akan selalu melihat mereka dalam keadaan nestapa. Orang yang bertakwa pada Allah,
menjadi hancur hatinya itu bila melihat kematian, melihat atau mendengar ataupun memikirkan tentang kematian. Tuan-tuan ya, saya ada satu orang kenal tuan-tuan, seorang orang tua ya, dia dah pencen. Waktu hidupnya macam mana kita lah. Waktu muda bekerja siang, balik malam. Dia kerja jauh tempat dia, rumah dia dengan tempat kerja jauh, lebih kurang katanya dalam 1 jam perjalanan. Jadi kata dia, bila balik, ustaz, saya penat malam berehat. Jadi nak masa untuk keluarga pun jarang. Satu Ahad itulah dia gunakan masanya untuk berehat. Berehatlah. Jadi bila dia dah sampai umur pencen, dia kata, inilah masa saya untuk berehat, tapi saya nak beramal soleh, kata dia. Dia nak beramal lah, tambah amal. Banyak benda yang saya tinggal, banyak benda yang saya kurang buat. Biasalah orang pemikirannya ialah lepas bersara dia akan dekatkan diri pada masjid. Ini adalah fitrah, kebiasaan orang macam tu. Dan bila dia mula mendekatkan diri ke masjid, alhamdulillah Allah dorongkan hati dia ke situ. Dia antara orang yang terawal datang ke surau ya. Belum masuk waktu dia dah ada dah. Dia suka duduk kat tempat satu sudut kat tepi dinding, berzikir, duduk dan diam. Biasa je, orang biasa je. Dia tak ada amalan berat-berat, biasa zikir. Setiap hari dia cuba istiqamah. Dan satu hari waktu orang nak sembahyang asar, orang nampak dia masih lagi berzikir, tangan dia duduk pegang tasbih. Orang gerak-gerakkan dia, rupanya dia dah meninggal ketika itu. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Meninggal nak tunggu waktu solat. Dan kita rasa macam inilah kematian yang terbaik, dan kita bercita-cita untuk sampai ke tempat macam dia. Maknanya lepas bersara kita fikir macam untuk mendekatkan diri kita pada masjid, dekatkan diri kita dengan amal ibadah. Tapi berapa ramai yang sampai umur pencen hari ni? Tak ramai tuan-tuan. Tuan-tuan yang lebih daripada umur 60, 50 ini, makna kata satu pencapaian ya, yang mungkin tak sampai oleh orang-orang yang lebih muda daripada tuan-tuan, 30, 40, 20. Makna kata orang-orang yang main yang berfikir tentang bila pencen nantilah aku nak mula dekatkan diri pada Allah Ta'ala, belum tentu lagi kita sampai umur pencen. Belum tentu. Syukur Allah Ta'ala kerana memberikan dia peluang umur pencen dapat rasa, dan dia juga dapat beribadah sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala, dapat perbaiki amal solehnya. Ini rezeki tuan-tuan. Namun tidak semua orang yang Allah Ta'ala pilih macam ni. Maka berhati-hatilah kita bila kita fikir macam nantilah, tangguh-tangguh. Sifat menangguh-nangguh inilah yang akan memberikan kesengsaraan ya, penyesalan seumur-umur hidup kita setelah kita meninggal dunia tanpa sempat untuk kembali pada Allah Ta'ala. Ni kita takut ya. Ramai orang yang mati mengejut hari ni, tak ada standby apa-apa pun. Umur 20, 30 tahun, mati pelbagai asbab, kemalangan, mati kerana penyakit, mati mengejut, mati sakit jantung, macam-macam asbab. Jadi belum sampai tahap tu lagi. Takkan nak tunggu tahap umur 60 baru kita nak kembali pada Allah? Jangan tuan-tuan ya. Panjang lagi perjalanan kita setelah kita mati nanti. Banyak lagi kita nak lalui. Jadi perkara begini yang perlu kita fikirkan, iaitulah kematian yang datang secara tiba-tiba, mendadak ya, tak tahu bila dia akan datang pada kita ya. Kalaulah kita tahu tarikh kematian kita ditulis dalam sijil lahir kita berserta dengan sijil expired kita, sijil mati kan. Kamu mati pada tanggal sekian-sekian pada umur 38 tahun contoh kan. Kalau kita tahu detik begitu, apa yang kita buat? Tentu dunia ni tak ada apa-apa bagi kita. Kita akan duduk dalam ketakutan, kita akan duduk dalam rasa risau, kegelisahan semata-mata. Tapi hikmahnya Allah Ta'ala sembunyikan kematian pada kita, sembunyikan tarikh mati pada kita, supaya memberikan kita ketenangan. Tenang untuk menghadapi dunia ini, tenang untuk berurusan dalam dunia ini, sebab tak tahu bila mati. Namun jangan kita salah gunakan ketenangan tu sehingga kita lalai pula. Sebab tenang, sebab tak fikir tentang bila mati, kita pun lalai, leka kan. Sebab itulah benda ini perlu sentiasa ingat kerana dia akan datang pada bila-bila waktu. Sang Al-Hasan mengatakan, aku tidak pernah melihat orang pintar yang tidak rasa takut atau sedih jika sedang memikirkan tentang kematian. Tak ada orang yang cerdik
yang mana tak rasa takut dan sedih bila fikir tentang kematian. Maknanya kalau orang tu cerdik macam mana sekalipun, dia belajar peringkat akademik paling tinggi pun, tapi dia tak pernah sedih tentang kematian, maka itu bukan orang yang cerdik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada salah seorang ulama, tolong beri aku nasihat, kata dia. Umar bin Abdul Aziz minta nasihat kepada ulama, tolong beri aku nasihat. Sang ulama menjawab, anda bukan khalifah pertama yang akan mati, bukan? Kata dia. Kamu ni bukan orang khalifah pertama yang akan mati. Maka dia pun menjawab, ya betul, teruskan. Ulama berkata lagi, nenek moyang anda sejak Adam sudah pun merasai kematian, dan sekarang akan tiba giliran kamu pula. Mendengar itu sang khalifah pun menangis. Kita ni tuan-tuan bila bersembang dengan kawan, cuba selitkan bab kematian. Jangan jadikan gurauan, kan? Bab mati ni kita jangan jadikan gurauan. Buat cerita dalam keadaan serius. Contoh kita duduk dengan kawan sumbang, kan? Buka cerita mati. Besok kalau kita mati, dapat tak kita kumpul macam ni? Fikir macam tu, kan? Kalau kita memang tak biasa cerita tentang kematian, kawan-kawan kita memang akan rasa terkejut lah. Kau ni kenapa buang terbiat ke ni, kan? Tiba-tiba cerita bab ni pula, kan? Tapi tak apa, permulaan supaya ada kesedaran pada diri masing-masing. Kita nak berkawan ni bukan hanya kat dunia saja. Berkawan biarlah sampai ke akhirat di syurga nanti. Dan mudah-mudahan kalaulah kita ni tak layak menjadi ahli syurga, tuan-tuan, mudah-mudahan kawan-kawan kita yang soleh inilah yang akan ingat pada kita, yang akan memberi syafaat pada kita, syafaat yang akan menarik kita keluar daripada neraka, masuk dalam syurga. Bila berlaku? Ketika semua orang dah masuk syurga, ketika semua orang dah masuk neraka. Waktu itu semua orang dalam keadaan nikmat sendiri, dah lupa dah tentang kawan-kawan ke, keluarga ke. Oleh kerana leka dengan nikmat yang mereka rasai setiap orang ni, maka Allah jadikan dalam syurga itu satu hari, hari pasar malam, pasar tani macam mana. Macam kita lah, kat tempat-tempat kita kadang ada satu hari pasar minggu. Kenapa pasar minggu tu? Selain daripada kita untuk beli barang dapur, time tu lah nak jumpa jiran, nak bertegur sapa, kan? Ini antara hikmah dia. Maka di syurga pun ada juga pasar minggu, yang mana tujuannya bukanlah kita tak boleh kat syurga minta. Kat syurga kita duduk relax dalam rumah kita, dalam istana kita, ya Rab, ataupun kita minta pada Allah, ya Allah, aku nak burger, datang depan mata, tak payah pergi kedai beli burger ke apa semua, minta saja. Tapi kenapa ada pasar minggu? Kerana untuk kita bersosial, untuk kita bermuamalah, untuk kita sama-sama beramah mesra dengan ahli-ahli syurga yang lain, yang juga dalam kalangan kenalan kita dekat dunia dahulu. Kita nak berkenal, nak jumpa balik. Dan ketika itulah berkumpul kita macam mana kita kumpul kat dunia. Kita kumpul mungkin kat kedai kopi ke, kedai mamak ke apa ke, tapi dalam bentuk syurga lah. Duduk sembang-sembang. Mana kawan kita seorang tu? Dulu ada dengan kita selalu minum. Dia tu suka sangat order telur sepuluh masak, kan? Teringat kita cerita-cerita dunia, kan? Dia kalau order, kalau tak ada kopi tak sah, kan? Tapi kat mana dia? Anda nampak tak sepanjang masuk syurga ni? Tak pernah. Maka kawan-kawan yang soleh inilah yang ingat pada kita. Tanya pada Allah, maka Allah kata pergi cari dalam neraka. Kalau kamu jumpa, kamu tarik dia masuk dalam syurga bersama kamu. Maka kawan-kawan ini akan diberi, Allah Ta'ala bagi dia syafaat untuk tarik kita kalau kita dalam neraka. Tuan-tuan, ketika itu pintu neraka pun dibuka. Sahabat-sahabat soleh ni diibaratkan macam pakai perisai, yang mana kulit mereka tak akan terbakar, tak akan hangus bila kena api neraka. Masuk dalam neraka tu semua mengaku kawan. Kau ingat tak aku? Kau ingat tak aku? Dan kawan-kawan kita ni akan cam kita kalau kita sama-sama kat dunia dahulu bersama dengan dia beramal soleh, beribadat. Dia akan cari, oh ni dia. Ketika itulah mungkin dalam keadaan wa'iyyazubillah min zalik, macam mana keadaan kita tak dapat dibayangkan, lalu tarik kita keluar dalam neraka. Allahu Akbar, tuan-tuan, ya. Inilah yang perlu kita dapatkan daripada syafaat sahabat-sahabat yang soleh. Maka banyakkan kawan-kawan yang soleh, yang ingatkan kita pada kematian, yang ingat kita pada akhirat. Maka ini sahabat-sahabat yang baik. Kalau ada jumpa sahabat begini yang tegur kita selalu, jangan kita rasa jemu. Kau ni asyik cerita pasal ni, kan orang borak cerita pasal lain, kau cerita pasal akhirat. Maka kita rugi besar kalau kita tinggalkan orang begini, tuan-tuan, ya. Mutarif bin Abdullah bin Al-Syakir berkata, sesungguhnya kematian ini akan merosakkan kenikmatan orang-orang yang suka bergelumang dengan kesenangan.
Oleh kerana itu, carilah kenikmatan yang kekal abadi. Nikmat kat dunia ni, dia sementara je rasa nikmat. Apa benda nikmat kat dunia ni yang rasa selama-lamanya bahagia? Tak ada, tuan-tuan. Apa dia kita rasa? Kalau kita rasa macam kita seronok dengan satu kereta, oh cantik kereta ni, kalau aku dapat ni memang aku tidur dalam kereta ni. Dapat memang dapat, tidur memang tidur, tapi seminggu je. Lepas daripada tu kereta tu jadi biasa. Pandangan kita pandangan biasa, tak ada apa-apa lagi dah. Orang lain nampak luar biasa, kita pandang biasa. Kerana nikmat yang kita rasa kat dunia ni sifatnya sementara. Apa lagi? Kahwin. Kalau aku dapat kahwin dengan dia ni, oh memang seronok lah, memang bahagialah hidup aku ni, aku tak cari orang lain dah. Cuba kahwin dengan dia, sebulan je bagilah. Lepas tu akan nampak orang lain yang lagi cantik, yang lagi baik daripada dia. Maka inilah nikmat yang sementara. Nikmat yang kekal abadi bila? Kat syurga nanti. Kata Nabi, minum seteguk air hilang haus kita. Kita minum sekarang ni, lepas 10 minit, 15 minit rasa kering, tekak balik, nak minum lagi. Tapi kat syurga sekali teguk hilang haus. Nikmat dia tu kekal dalam tekak kita ni, seolah-olah macam air tu mengalir je. Bahkan dalam hadis pun menyebut, makan buah pun rasa nikmat, tapi nikmat dia tu bukan berkurang, semakin nikmat semakin nikmat. Macam kita makan buah durian, seronok makan durian, seronok makan durian. Makan satu ulas, dua ulas seronok, dah lepas sebiji rasa macam dah puas dah. Nikmat dia tu rasa macam jemu dah muak dah. Nak makan durian lagi tak? Ni ada ke ni? Musangking? Tak nak. Ada lagi ni di 24? Tak nak. Macam-macam nama, tuan-tuan. Semalam saya pun beli durian, tuan-tuan. Macam-macam nama sekarang ni kan. Saya pun pelik lah. Ada pula nama lipan baru kan. Dulu kita tahu durian kampung, durian di 24 kan, musangking. Sekarang lipan baru, blackthorn, macam-macam nama pelik-pelik. Apa benda saya lupa semalam, cream apa tak tahu kan. Saya kata siapa yang bagi nama ni? Tukang kebun. Suka hati dia je kan. Padahal durian kampung je, dia nak bagi laku, dia letak nama macam-macam kan. Tapi nak katakan bahawa kita pun tertarik, beli durian, beli, makan, lepas tu dah jemu dah, muak. Nikmat kita tu hanya setakat mana yang Allah bagi, dia ada kadarnya. Tapi ke akhirat, pisang sebiji itu pun bila kita makan, ya Allah sedapnya, tak pernah aku rasa pisang macam ni. Cuba sekali lagi, makan lagi, lagi sedap daripada tadi. Makan lagi sedap daripada yang tadi. Makan bertambah sedap, bertambah nikmat. Sampai bila ni? Makan pisang pun rasa macam nikmat dia macam tak ada kesudahan. Sampai ditegur oleh malaikat, brother, contohlah kan, kau ni tak nak makan buah lain ke? Pisang saja kau hadap kan? Aku baru makan sikit apa? Cuba tengok kat belakang tu, pusing belakang, menimbun kulit pisang. Siapa yang makan tu? Kau lah yang makan, siapa lagi kan? Cubalah pergi tempat lain, makan benda lain lagi, minta benda lain lagi. Kerana nikmat syurga tidak ada kesudahannya. Sebab tu adanya pasar minggu, supaya nak tengok banyak lagi nikmat-nikmat dekat syurga nanti. Allahu Akbar. Rupanya kat syurga ni ada macam-macam lagi ya. Aku ingat aku dah dapat semua dah, rupanya ada lagi. Inilah dia perkara yang kita nak lalui di akhirat nanti. Macam mana nak lalui benda tu? Hari ni melalui kita mengingati kematian, melalui kita beramal soleh. Cukup ke amalan kita hari ni? Cuba fikir dalam hati kita, dalam pemikiran kita, renungkan dalam hati kita ni, amal yang kita buat hari ni cukup ke kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala? Kalau layak rasa macam masuk syurga ke Allah Ta'ala, tingkat yang berapa? Tingkat berapa pula? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Di dunia ini mungkin kita kata dapat tingkat 1 pun syukurlah ya Allah. Tapi bila kita masuk tingkat 1, kita tengok orang tingkat 2, tingginya apa yang ada kat atas tu, lagi nikmat, tak nampak apa benda yang berlaku kat atas tu. Kata Nabi, jarak antara tingkat dengan tingkat syurga dengan tingkat syurga ialah antara macam kita tengok bintang dekat dunia ni. Nampak bintang? Nampak bersinar jauh. Macam itulah syurga, tingkatan demi tingkatan. Maka apatah lagi kalau tingkat yang lebih tinggi daripada kita, yang sama makam dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Lepas tu kita kena minta, tuan-tuan. Minta syurga ni jangan minta syurga yang tingkat yang biasa. Minta syurga tinggi terus. Ya Rab, kurniakanlah aku syurga yang tertinggi ya Rab, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Minta pada Allah. Dalam masa yang sama kena sedar diri, layak ke kita syurga macam tu?
Walaupun kami tahu ya Rabb, kami ni tak layak bersama mereka ya Rabb. Kedudukan kami ni umpama debu je di tapak kaki mereka ya Rabb. Tak layaknya kita sedar dirilah nak sampai makam mereka jauh sangat. Namun ya Rabb, inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Minta rahmat Allah ni luas. Kita jangan rasa macam tak layak. Ya, layaknya kita sebagai hamba Allah ialah meminta. Dan Allah suka hambanya meminta. Manusia meminta, kita jemu. Kau ni hari-hari meminta, minta kan. Balik-balik muka kau. Hari-hari datang minta gandum, hari-hari datang minta gandum kan. Jemu kan. Tapi Allah, dia minta. Mana hamba ku ni? Aku datang tak nampak pun dia minta padaku. Aku nak bagi, dia tak minta pun. Mintalah. Wa qala rabbukum astajib lakum. Kamu minta padaku, aku akan bagi kamu. Tapi kita tak minta. Minta pada Allah Ta'ala. Minta mati husnul khatimah. Ya Allah, aku ni aku tahu aku ni banyak dosa ya Allah. Banyak maksiat aku ya Allah, kena sedar. Tapi ya Allah, aku malu padamu ya Allah. Berilah aku husnul khatimah. Berilah aku kematian yang baik ya Allah. Kurniakanlah aku la ilaha illallah di hujung usiaku ya Allah. Minta tuan-tuan, jangan rasa malu. Ya, di usia kita sekarang tuan-tuan, memang kita kena lebih banyak minta pada Allah. Sebab kita tak tahu bila Allah Ta'ala tutup pintu kita untuk meminta. Bila dah mati tak boleh dah minta. Nak minta apa? Tak boleh dah. Pintu untuk kita meminta dah tak ada dah. Abu Sulaiman Ad-Darani menceritakan, pada satu hari aku bertanya kepada Ummu Harun, apakah anda menyukai kematian? Dia menjawab, tidak. Aku bertanya lagi, kenapa? Dia menjawab, seandainya aku berbuat salah kepada seseorang sahaja, aku pasti tak ingin bertemu dengannya. Lalu bagaimana aku boleh suka bertemu dengan Allah jika aku masih lagi banyak berbuat salah kepadanya? Tuan-tuan ya, kita kalau buat salah dengan orang, kita pun rasa segan nak jumpa dengan orang yang kita buat salah tu. Dah minta maaf dah, tapi segan sebab kita rasa kita salah. Kalau rasa diri salah lah, nak jumpa orang tu segan kan. Lalu bagaimana pula kalau kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita masih lagi banyak buat salah yang belum kita bertaubat? Tuan-tuan ya, dalam keadaan kita masih banyak berhutang dengan Allah Ta'ala. Kita kalau berhutang dengan orang, kita nak jumpa dia pun segan, nak lalu depan rumah dia pun segan. Tapi kadang-kadang hari ini yang lagi segan orang yang bagi hutang kan. Orang yang bagi hutang lagi segan daripada orang yang mendapat hutang kan. Tapi nak katakan bahawa itulah hakikatnya. Di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah, sama ada kita bawa dosa dan hutang ataupun dah selesai dah segala hutang dan kita dah pun minta ampun pada Allah atas segala dosa kita. Waktu itulah kita kena bersedia sebelum menghadapi detik tersebut tuan-tuan. Apa tips agar hati kita selalu ingat kematian? Ni kata Imam Ghazali, ada tips, ada cara-caranya. Ketahuilah, sesungguhnya kematian adalah satu perkara yang sangat dahsyat, menakutkan, ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingati kematian kerana mereka jarang memikirkannya dan mengingatinya. Kita lalai kerana kita jarang fikirkan tentang kematian. Ya, tuan-tuan, saya terlibat dalam pengurusan jenazah ni ya, kerana memikirkan diri saya ni nak buat amal apa je kan. Nak bangun tahajud tiap-tiap malam macam orang lain tak mampu, nak sedekah tiap-tiap hari saya tak mampu. Jadi rasa diri tu lalai sangat. Okey, uruskan jenazah biar hati ni terdidik. Waktu saya ajak orang muda, banyak budak-budak muda yang sertai saya ni, saya selalu pesan pada dia. Saya selalu pesan pada mereka ni, kita ni bukan hanya urus orang mati tau. Kita uruskan hati kita yang mati, supaya bila kita tengok orang mati, kita fikir bahawa besok pun aku akan mati macam ni, besok pun aku akan mandi kapan pun macam ni juga. Tak ada orang yang akan biarkan kita. Orang akan uruskan kita cepat, terus ke bumikan kita. Maka benda ni akan mendidik kita. Bahkan orang yang mengingati kematian tapi dengan hati yang kosong pula, atau tetap dengan sibuk dalam gelumang kesenangan duniawi, belum boleh disebut mengingatinya. Ada juga orang macam tu tuan-tuan ya. Dia uruskan jenazah pun tiap-tiap hari juga, tapi hati dia tetap tak ingat pada mati. Ni pun belum ingat mati juga. Kalau tidak, takkanlah wujud kartel yang selalu viral kan, kartel pengurusan jenazah, ulat jenazah dan sebagainya ni. Kenapa? Tiap-tiap hari berhadapan dengan jenazah, dan dia rasa macam tak ada apa-apa pun. Sebab tu dia sanggup buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala ya. Dan jadinya cara benar untuk mengingati kematian ialah seseorang dia harus kosongkan hatinya daripada segala sesuatu.
kosongkan hatinya daripada segala sesuatu, sehingga yang dia ingat hanyalah kematian yang berada di depan matanya. Time bila ni kita nak kosongkan hati kita ni? Time kita beribadat pada Allah. Kosongkan hati kita daripada dunia. Stop sekejap. Memang kita sibuk tuan-tuan, kita sibuk dengan mesyuarat sana sini, kita sibuk dengan kerja kita, sibuk dengan urusan keluarga kita, sibuk dengan pelbagai apa yang kita hadap kat dunia ni. Tapi bila kita nak beribadat pada Allah, kosongkan minda kita daripada dunia. Inilah cara orang untuk ingat mati. Allahu Akbar. Kita angkat takbiratul ihram. Waktu tu minda kita hanya ingat pada Allah. Bagaimana perasaan seseorang yang mana dikatakan padanya, ini solat kamu yang terakhir, selepas ini kamu akan dijatuhkan hukuman mati. Dia akan merasai hukuman mati selepas ini. Dia akan dihukum gantung selepas ni. Maka ketika itu dikatakan ini solat terakhir kamu. Macam mana keadaan solatnya? Tentu lebih khusyuk, tentu lebih baik, tentu lebih sempurna dengan tumaninahnya, dengan bacaannya, dengan hafalannya. Maka benda beginilah sebenarnya perlu kita fikirkan dalam setiap solat kita. Allahu Akbar. Kita pun terus berikrar pada Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Ini ikrar kita dalam solat. Baru masuk solat dah ikrar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun baca Fatihah ataupun ikut imam. Tapi dalam keadaan begitu pun hati kita lalai. Pemikiran kita terbang merayau. Lepas ni nak buat apa, lepas ni nak masak apa, lepas ni nak pergi mana, merayau-rayau, merewang-rewang, sampailah imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kembali kesedaran tu pada kita. Cepat je solat lagi ni. Tuan-tuan, kalau adalah dalam diri kita sifat solat kita begitu, cuba kita perbaiki. Ya, sebab apa? Memang benda itu adalah kejadian fitrah bagi setiap orang kita. Bila kita solat, pemikiran kita akan merayau-rayau, kerana syaitan akan sentiasa masuk kita. Dia gagal bagi kita, dia gagal untuk halang kita solat, dia kacau minda kita pula. Maka kita cubalah benteng diri kita, bacalah surah An-Nas, istighfar sebelum solat, betul-betul kosongkan pemikiran kita solat. Sebab itulah kita kena tahu makna dalam bacaan solat kita. Ini cara-cara untuk kita khusyuk dalam solat, ya. Betul-betul faham maksud dalam solat itu, barulah kita boleh menikmati solat itu. Ini cara je kosongkan hati kita. Ia seperti orang yang hendak bermusafir melintasi padang pasir luas yang penuh dengan bahaya, atau hendak mengharungi lautan yang ganas. Dengan demikian dia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Kalau kita nak bermusafir jauh melalui padang pasir, apa yang persediaan kita buat? Kita tak fikir tentang hal lain, kita fikir tentang perjalanan kita saja. Kita sediakan air yang cukup, kita sediakan makanan yang cukup, pakaian kita. Kerana apa? Kerana kita nak melalui padang pasir yang jauh ni. Tak fikir dah tentang urusan dunia lain. Ini fokus kita. Ketika perasaan ingat akan mati ini menggugah hatinya dan telah meninggalkan kesan padanya, sudah tentu dia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi, kerana hatinya telah hancur berkeping-keping. Bila kematian ini dah masuk dalam jiwa kita, dah fikir dah tentang kematian, aku ni dah berapa tahun dah, entah berapa umur lagi aku ni, kan? Ikut umur Rasulullah 63 tahun. Hari ni aku 59, 4 tahun je lagi. Kalau ikut umur Rasulullah, belum tentu lagi kita sampai. Maka bila kita ingat begitu, maka segala corak duniawi ni tak ada apa dah makna bagi kita. Tak ada apa dah. Sebab apa tuan-tuan? Umur kita semakin tua semakin lemah. Usia kita dulu masa muda sihat, kita boleh angkat barang, tonggis pun kita boleh angkat sebelah tangan. Tapi bila dah tua, nak angkat beras kilo pun kita dah tak mampu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita kurangkan aktiviti duniawi kita. Kurangkan aktiviti duniawi. Buatlah ibadah-ibadah yang tentang akhirat. Kerana ibadah ni sebenarnya sifatnya ringan saja, ya? Kita bukannya disuruh berlari. Solat kita berdiri saja tempat tu. Kita ingat pada Allah Ta'ala, tak perlu je kita ni jerit-jerit kuat-kuat. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sendiri pun boleh. Kita bersedekah, tak perlu pun kita ni
Anak mencecik orang kan, kadang-kadang melalui telefon pun kita boleh sedekah. Mana kata perbuatan kita tu ikut kemampuan kita, dan Allah Ta'ala memberikan keringanan kita dalam ibadah ni. Tak berat pun ibadah kita kan. Bila kita dah semakin tua, kita nampaklah senang pula aku beribadat. Waktu kita dah tua, baru pula kita rasa macam senang je solat. Kenapa masa muda rasa macam berat? Kerana kesibukan duniawi, asbab kerana kekuatan fizikal kita. Kita salah guna, kita pergi ke tempat-tempat yang melupakan tentang akhirat. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingatkan teman-temannya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Cara paling berkesan ialah ingat kawan-kawan kita. Siapa kata kat sini tak ada kawan-kawan yang dah meninggal? Tentu semua dah rasa dah. Banyak kawan-kawan kita yang dah mati. Dulu sama berjemaah dengan kita, dah meninggal. Dulu sama-sama dengan kita jogging lepas sembahyang subuh, dah meninggal. Sama-sama dengan kita pergi minum kopi, dah meninggal. Maka bila kita ingat kawan-kawan kita itu, maka kita sentiasa ingat bahawa masa kita pun semakin hampir. Dia ingat akan kematian mereka dan cuba fikir jasad mereka yang semakin membusuk dalam tanah, membusuk hancur. Cuba ingat kembali bagaimana penampilan mereka waktu hidup, macam mana keadaan mereka waktu hidup. Cuba renungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan maupun ketampanan mereka, kegagahan mereka, kehebatan mereka. Tanah telah melenyapkan semuanya. Bagaimana bahagian tubuh mereka telah hancur membusuk dalam kubur. Bagaimana isteri-isteri mereka telah menjadi janda dan balu. Anak-anak mereka menjadi yatim. Bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka. Bagaimana mereka telah berpisah daripada masjid-masjid dan majlis-majlis mereka. Dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah berhenti. Kita fikirkan tentang kawan-kawan kita, maka renungkan tentang diri kita pula. Kawan-kawan yang telah meninggal dunia dahulu, yang bersama dengan kita tapi dah tak ada hari ni. Bagaimana keadaan mereka hari ni? Keluarga mereka, harta mereka, tak ada apa-apa dah. Yang tinggal hanyalah kenangan-kenangan yang lekat pada memori kita. Jika seseorang mengenang orang lain dan keadaannya saat sudah mati, bayangkan rupanya, mengingati saat-saat gembira bersamanya, bagaimana dia pernah datang dan pergi, bagaimana dia berusaha untuk terus hidup mempertahankan kewujudannya. Lantas mengapa dia menjadi lupa akan kematian? Kita boleh ingat kawan-kawan kita yang masa dulu bersama kita, duduk bersama kita, tapi kenapa kita lupa tentang kematiannya? Kita ingat pada kematian dia pula, dah meninggal, dah ada macam mana sakit kan. Kadang ada orang tak sedar tuan-tuan, minta maaf cakap lah ya, bila berlaku kematian, ramai orang kawan-kawan datang, kawan-kawan datang, kawan sekolah, kawan kolej, kawan kerja, kawan tempat kerja lama, semua datang, ramai datang. Kita dah jadi tempat reunion kecil. Kematian kita ni jadi reunion kecil, makna kata tempat bertemu balik dengan kawan-kawan lama. Tapi kita tak ada. Mula-mula kawan-kawan akan sedih dengan kematian kita, bercerita tentang kita. Arwah ni dulu suka ketawa, arwah ni suka buat lawak, arwah ni suka bersama dengan kita belanja makan. Tapi setelah beberapa ketika, menunggu pengurusan jenazah kita, mandi kafan kita mungkin mengambil masa yang lama, mereka ni akan bertukar topik yang lain pula. Kejap saja tukar cerita pasal lain. Kau kat mana sekarang? Buat apa sekarang ya? Oh ya ke? Gelak-gelak seolah-olah macam kawan kita tu dah tak ada dah, macam tak pernah wujud. Arwah ni degil, dulu merokok kuat kata Dan. Tangan kawan kita pula isap rokok juga kan. Maknanya dia tak sedar pun bahawa kawan dia tu mati kerana tu, dia pun isap juga kan. Maknanya tidak ada kesedaran pada kematian sahabat tadi untuk diri dia. Benda begini dah rugi ya. Bagaimana manusia boleh tertipu dengan kesenangan yang tidak bermakna itu? Bagaimana dia boleh bangga kekuatan masa mudanya? Kenapa dia boleh begitu ceria, boleh bersenang lenang sehingga lalai dari kematian yang datang begitu cepat dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya? Bagaimana dia boleh pergi ke sana kemari, lalu sekarang kaki dan tulang sendinya telah busuk dalam kubur? Dulu dia sangat fasih berbicara, tetapi sekarang ulat-ulat telah memakan habis lidahnya. Dulu dia gemar ketawa terbahak-bahak, kini tanah telah melumat habis gigi-giginya. Bagaimana dulu pernah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi dalam waktu 10 tahun mendatang. Padahal saat itu antara dia dan kematian hanya terpisah oleh waktu 1 bulan saja. Kita fikir untuk 10 tahun akan datang, apa aku nak buat? Lepas pencen nak buat apa? Fikir tentang lepas pencen aku nak berjalan, aku nak bercuti sana sini. Sedangkan dia dengan kematian mungkin sebulan je lagi. Kita fikir benda yang tak pasti.
sedangkan yang pasti tak fikirkan sangat. Sementara dia lalai terhadap sesuatu yang telah direncanakan untuk dirinya, sehingga akhirnya kematian datang menjemputnya pada saat sama sekali dia tidak menjangkakannya. Dengan jelas ia melihat malaikat maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memekakkan telinganya. Sekarang tibalah saat kamu masuk syurga ataupun neraka. Pada saat itulah baru dia sedar bahawa sesungguhnya dia telah lalai seperti mereka yang lain dan akan menerima akibat sama seperti mereka yang dahulu telah pergi sebelumnya. Tuan-tuan, inilah hakikat kematian. Ya, rencanalah bagaimana hari persaraan kita setelah mati nanti. Jangan hanya persaraan waktu kita hidup, mati nanti. Lepas bersara daripada dunia ni, apa yang kita dapat? Apa perancangan kita? Destinasi kita? Bekalan kita? Maka daripada hari ini kita renung-renungkan, kita fikirkan, tambah amal soleh kita. Kita mengharapkan mudah-mudahan bila kita dapat kesedaran itu, Allah Ta'ala kekalkan istiqamah pada kita dengan amal-amal kita. Jangan hari ini saja berubah, jangan besok saja kita belum bertaubat, kemudian kita lupa pada Allah balik. Maka kita doa, ya Allah, jangan kau pesongkan hatiku setelah kau memberi hidayah kepadaku. Ini doa yang perlu kita amalkan setiap pagi. Wallahu a'lam bishawab, tuan-tuan. Sekali itu dapat saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan tajuk kita, iaitulah tentang destinasi kematian, agar hati selalu ingat pada kematian. Ya, saya minta maaf sebarang kekurangan, kekilafan, ketelanjuran masing-masing ambil. InsyaAllah kita tangguh dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa, ya Allah. Di pagi ini kami bermunajat secara berjemaah kepadamu, ya Allah. Kami menadah tangan tanda rendahnya hati kami, ya Allah, di hadapan-Mu, ya Allah. Memohon ampun atas segala dosa dan khilaf kami, ya Allah. Dosa yang jelas, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami sedar, dosa yang kami tidak sedar, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua ibu dan ayah kami, ya Allah. Pelihara mereka sebagaimana mereka pelihara kami sejak kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa para guru kami, ya Allah, yang mendidik kami mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa pasangan hidup kami dan anak-anak kami, ya Allah. Dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah, keberkatan hidup di dunia ini, ya Allah. Kurniakanlah kami rezeki yang halal dan baik di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri kami dan keluarga kami orang-orang yang mendirikan solat pada waktunya, ya Allah. Orang-orang yang taat padamu, ya Allah. Orang-orang yang meninggalkan segala kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, kami mohon padamu, ketika kami dimasukkan ke dalam lubang kubur yang sempit, yang gelap itu, ya Allah, terangkan kubur kami, kami takutkan gelap, ya Allah. Luaskan kubur kami, kami takut sempit, ya Allah. Jadikanlah kubur kami sebagaimana taman-taman syurga-Mu, ya Allah, bukan sebagaimana kawah-kawah api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ketika kami dibangkitkan di pada mahsyar nanti, ya Allah, bangkitlah kami dengan kemuliaan dan kebaikan di sisi-Mu, ya Allah. Izinkan kami untuk bernaung di bawah naungan arasy-Mu, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami untuk minum air telaga Al-Kausar milik Nabi SAW. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal kami ketika kami ditimbang di neraca Al-Mizan. Ya Allah, pantaskanlah langkah kaki kami ketika kami melintasi titian Siratul Mustaqim sepantas kilat, ya Allah, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam kawah neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik, ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu, ya Allah. Tempatkanlah kami semua, ya Allah, ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami sedar, kami tahu diri kami tak layak pun bersama mereka, ya Allah. Kami seumpama debu di kaki mereka, ya Allah. Tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil
amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.